Salam sejahtera. Dalam video-video yang akan datang, kita akan banyak memperbincangkan tentang topik kanser. Tapi sebelum kita faham tentang cara merawat kanser, adalah penting untuk kita juga mengetahui apakah punca-punca kanser tersebut supaya kita tahu bagaimana cara untuk menanganinya. Dan kalau kita mahu faham puncanya, kita kena sedikit sebanyak kena mengambil tahu tentang bagaimana pemikiran tentang bagaimana kanser berlaku. Jadi, mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi, apa yang saya akan nyatakan ini hanyalah daripada pemerhatian saya, daripada pelajaran saya sebelum ini. Jadi, mungkin pemahaman saya agak berkurangan ataupun berlainan sedikit dengan apa yang anda faham sebelum ini. Jadi, kita boleh sama-sama berkongsi ya. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya semua orang ada mempunyai kemampuan untuk mendapat kanser. Tetapi setiap hari apabila kanser ini mahu saja berlaku, kita mempunyai cara sendiri untuk menanganinya. Jadi semua orang ada faktor genetik ya, ataupun ada jin dalam badannya yang kita panggil proto-oncogene. Semua orang ada. Tetapi setiap hari sebelum dia bertukar menjadi kanser, kita juga ada jin yang lain yang kita panggil tumor suppressor gene yang bertindak untuk memastikan proto-oncogene ini tidak boleh membiak. Jadi sel itu bila dia bertukar dia terus mati kerana dia telah dilihat oleh tumor suppressor gene, maka gennya itu terus dipadamkan. Jadi kanser itu tidak sempat berakar pun. Jadi, sekiranya terdapat kerosakan kepada sama ada proto-oncogene ini telah bertukar menjadi lebih ganas ataupun kita maksudkan sebagai oncogene, ataupun terdapat kerosakan kepada tumor suppressor gene, maka kita tidak dapat menahan sekiranya proto-oncogene telah bertukar menjadi oncogene, maka oncogene itu terus boleh membiak untuk membentuk kanser. Jadi, sama ada kita ada masalah kepada pembuatan oncogene, kita tidak dapat menahannya, ataupun kita ada masalah dengan tumor suppressor gene, itu sudah cukup untuk mendapat kanser. Jika terdapat masalah kepada pembentukan oncogene, penukaran daripada proto-oncogene kepada oncogene, ataupun ada masalah kepada tumor suppressor gene, fenomena ini dipanggil carcinogenesis. Ejen yang memperbolehkan carcinogenesis ini sama ada dia boleh menukar proto-oncogene kepada oncogene ataupun merosakkan cancer suppressor gene, ejen itu kita panggil carcinogen. Ya, carcinogenesis, carcinogen, di mana daripada mutasi daripada satu sel saja sudah cukup. Kalau kita bagi masa, sel itu akan membiak dan akan membentuk kanser jika diberi masa yang cukup. Jadi, mutasi tersebut boleh berlaku 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sebelum pembentukan kanser ataupun kanser itu dapat dikesan ya. Jadi, kalau kita nak patah balik ke belakang memang susah. Jadi, sebab itu kebanyakan daripada proses untuk mendapat ataupun mengetahui sama ada kanser atau tidak bergantung kepada saringan. Kita mungkin tidak dapat untuk menukar masa lepas kita sebab carcinogenesis itu telah bermula mungkin 10-20 tahun sebelum ini. Jadi, carcinogenesis, carcinogen. Jadi, apakah carcinogen yang kita tahu? Antara yang paling penting sekali ialah bahan kimia. Benzin contohnya, dia boleh menukar DNA kita, boleh menukar proto-oncogene kepada oncogene ataupun boleh merosakkan rangkaian DNA yang sebenarnya mempunyai tumor suppressor gene. Bahan kimia ini boleh juga dapat secara dihidu ataupun mungkin kita mendapatnya di tangan, chemical-chemical tertentu ya. Jadi ini adalah topik yang lain daripada skop perbincangan kita hari ini ya, bahan kimia sebagai salah satu ejen. Ejen yang lain ialah radiasi. Memang kita tahu daripada mereka yang telah
menerima letupan bom di Hiroshima dahulu, mereka terdedah pada radiasi yang tinggi, mereka mempunyai risiko untuk mendapat kanser 5-10 tahun selepas itu. Begitu juga dengan mereka yang terdedah kepada X-ray dan juga CT scan berlebihan. Sebab itu kita mengurangkan X-ray dan CT scan sekiranya boleh kepada pesakit kita. Ya, radiasi lain yang mungkin kita dapat ialah mungkin kalau kita terdedah terlalu lama kepada sinar matahari. Okey. Seterusnya, genetik. Genetik ini kita tidak dapat lari. Kita memang lahir dengan setengah-setengah keluarga kita mempunyai tendensi untuk mendapat kanser. Contohnya, kanser di rahim, kanser di payudara, kanser di bahagian usus. Maka terdapat setengah jin di mana mereka mempunyai onkogen tertentu yang boleh membuat mereka lebih untuk kena kanser ini daripada biasa, dan biasanya dia diberikan secara genetik. Contoh yang kita selalu dengar ialah BRCA gene kepada breast dan ovarian cancer. Seterusnya ialah virus. Hepatitis B boleh menyebabkan kanser di hati. Begitu juga papillomavirus yang boleh menyebabkan kanser rahim, dan juga HIV yang boleh menyebabkan limfoma. Ya, ada banyak contoh lain lagi yang kita boleh bincangkan lagi. Seterusnya, begitu juga ada beberapa kontroversi sebelum ini memperkaitkan kanser dengan hormon, kerana terdapat data yang menunjukkan kepada wanita yang tidak pernah mempunyai anak, risikonya untuk mendapat breast cancer lebih tinggi daripada biasa. Begitu juga dengan kanser rahim pada setengah-setengah pesakit yang mempunyai hormon yang lebih. Daripada pendapatan ini, kita dapat tahu bahawa setengah kanser boleh dirawat menggunakan hormon. Contohnya, prostate cancer dengan beberapa ubat yang menahan pembuatan testosteron dalam badan kita. Jadi, memang ada banyak yang kita dapat daripada kajian sains setakat ini, tetapi majoriti kepada kanser masih lagi tidak terjawab. Kita masih lagi tidak tahu apakah punca kanser, dan setahunya memang bila kita baru mendapat berita yang bahawa kita mendapat kanser, kita akan tertanya-tanya mengapa kita mendapat kanser. Kita tidak dapat menjawabnya. Ya, saya minta maaf. Kesemuanya tidak mungkin dapat mendapat jawapan. Jadi, sekiranya anda mahu mendapat apa-apa maklumat lanjut, silalah merujuk pada doktor anda, ataupun kita boleh bersama berhubung melalui media internet. Sila layari website saya ataupun berhubung saya terus melalui Facebook. Sekian, terima kasih.